Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? So saya harap anda semua sihat. So pada hari ini saya akan ajar kamu bagaimana untuk menggunakan hashtag ataupun kita panggil sebagai tanda pagar di dalam membuat promosi bagi memasarkan produk kita sama ada di Instagram ataupun Facebook. Jom kita. Okey, secara asasnya kelas, penggunaan hashtag ni sangat-sangat penting lah bagi sesiapa yang menjalankan perniagaan di social media. Dan ada 3 fungsi utama hashtag ataupun tanda pagar bagi kita sebagai seorang usahawan, yang mana kalau kita menggunakan kemudahan hashtag ini, insya-Allah produk ataupun servis kita boleh sampai kepada potential buyer di luar sana. Dan antara 3 fungsi utama hashtag yang saya dah kenal pasti adalah yang pertamanya adalah ia berfungsi sebagai kata kunci ataupun keyword. Kebanyakan pengguna-pengguna Instagram ni dia cari satu-satu post ni berdasarkan kepada hashtag. Contohnya, katakanlah misalan kata dia nak mencari homestay. Almaklumlah musim-musim boleh merentas negeri ni kan, katakanlah diorang semua dah mula keluar cari tempat untuk bercuti. Katakanlah dia nak cari homestay di Port Dickson. So dia boleh type sahaja hashtag homestay PD. So akan keluarlah pencarian berkaitan dengan hashtag homestay di PD. So saya tunjuk contoh. Katakanlah dekat sini, okey, katakanlah kita type sini hashtag homestay PD. So daripada sini kelas, kita boleh lihatlah ada 2533 post yang berkaitan dengan homestay PD. Dan kalau kita klik, okey, dan kalau kita klik, dan kalau kamu sebagai usahawan, maka akan terpaparlah apa sahaja posting awak, dengan syarat awak buat hashtag homestay PD lah. Ni semua tempat ni familiar, very familiar dekat Port Dickson. Kalau dekat sini ni adalah Teluk, dekat Teluk Pelanduk, yang ini ada cottage home dan sebagainya lah. So awak boleh memanfaatkan kemudahan ini untuk membolehkan produk ataupun servis awak ni sampai kepada pengguna apabila mereka membuat pencarian menggunakan hashtag. Right? Katakanlah dia berminat dengan buku. So hashtag buku. Awak tengok dekat sini ada 2,678,068 posting yang berkaitan dengan buku. Sebab tu nanti saya akan ajar kamu sebenarnya hashtag ni dia ada banyak-banyak. Ada banyak dia punya kategori dia. Contohnya hashtag secara umum, hashtag mengikut trending, dan juga hashtag khas lah. Kita akan tengok dekat sini. Macam saya buat perniagaan garaj buku. So setiap posting saya ataupun caption saya di garaj buku, saya akan menggunakan hashtag garaj buku. So kalau tengok dekat sini ada 41 posting, yang mana kesemua posting ni adalah melibatkan iklan ataupun posting saya, dan juga posting seller-seller yang lain jugalah. Right? Dan kita boleh create satu platform di mana khas ini adalah hashtag berkaitan dengan garaj buku. Right? Dan kamu boleh fikir sendirilah apa sahaja yang kamu nak cari. Makanya pengguna di luar sana akan menggunakan keyword ataupun kata kunci berdasarkan kepada hashtag yang mereka cari tadi. Alright, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, dengan hashtag ni kita dapat membina komuniti.
So bina komuniti dengan mencipta hashtag sendiri. Contohnya macam grup-grup creator, kelab-kelab creator dan sebagainya. Mereka ada komuniti mereka sendiri, dan komuniti mereka ni untuk membezakan antara komuniti mereka dengan komuniti yang lain, maka mereka cipta satu nama khas dan letakkan hashtag di situ. Jadi mudah untuk pengguna-pengguna lain membuat pencarian. Contohnya macam hashtag seremban kita, ataupun hashtag grup Proton Izora contoh, ataupun hashtag trusted seller dan sebagainya lah. Nanti kita akan cuba create hashtag-hashtag yang berkaitan. Dan fungsi yang ketiga, supaya kita boleh scan follower kita. So target bakal follower guna hashtag berkaitan dengan produk. So contohnya katakanlah awak menjalankan perniagaan menjual tudung. So awak boleh cari, buat pencarian. Saya tunjuk contoh. Katakanlah awak boleh buat pencarian tudung. Nampak? Yang berkaitan dengan tudung ni ada 3,656,024 posting yang melibatkan ataupun menggunakan hashtag tudung. So cuba kita tengok. So daripada sini kelas, awak boleh scan follower. Boleh scan follower. Sudah tentu mereka yang menggunakan hashtag ni adalah terdiri daripada mereka yang berminat dengan produk tudung, ataupun mereka ni adalah seller ataupun buyer tudung tu sendiri. Okay, so kita boleh scan lah. Katakanlah yang ini datangnya daripada Khairah Hijab list. So kita tengoklah dekat sini. So bila kita open dia punya IG dia, dan kita boleh scan dia punya followers dia. So sudah semestinya followers yang tersenarai di sini adalah mereka-mereka yang berminat dengan produk tudung. Tak mungkin mereka ini follow IG Khairah Hijab list ni kalau mereka tidak berminat dengan tudung. So nampak tak dekat situ dia punya logik ni. Ataupun katakanlah kita scan yang lain. Katakanlah kita tengok tudung Fazura contoh kan, yang paling latest sekali kan. Ada 80,855 posting yang berkaitan dengan tudung Fazura ataupun yang menggunakan hashtag tudung Fazura. So kita boleh tengok dekat sini. So awak boleh scan lah. Katakanlah dekat sini kan awak tengok ada 1,579 yang double tap ataupun like posting ni. So kita tengok. So kita klik kepada IG dan kita tengok kepada jumlah followers ada 19.5 followers. So untuk nak scan follower ni awak boleh tengok lah, klik. Nampak tak? Kemungkinan besar awak boleh follow mereka ni semua, dan kalau bernasib baik mereka akan follow awak semula setelah melihatlah nama IG awak. Mungkin nama IG awak ni ada kaitan dengan tudung kan. Dan saya dah beritahu tadi, followers ni adalah followers yang berminat dengan produk tudung. So awak follow mereka dan mereka akan follow balik ataupun follow back. I follow you, you follow me. Alright. So ini adalah 3 fungsi hashtag, iaitu yang pertama tadi saya kata apa? Sebagai kata kunci bagi memudahkan pengguna di Instagram membuat pencarian berdasarkan kepada hashtag itu sendiri. Yang kedua, bagi membina komuniti sendiri. Dan yang ketiga, sebagai cara untuk kita scan follower, yang mana kita boleh pilih bakal follower yang akan menggunakan produk kita pada masa akan datang. Okey. So ini adalah tips dan trik. So kalau boleh kelas, nanti awak gunakan antara 11 ke 20 hashtag.
So kalau boleh jangan lebih daripada 30 hashtag kerana gambar anda tidak akan keluarlah. So ini adalah polisi daripada pihak Instagram sendiri. Dan pastikan, alright, pastikan setiap post anda ada semua jenis hashtag di bawah. Yang ini yang saya kata tadi, kita ada kategori-kategori hashtag. Yang pertamanya adalah hashtag unik. So apa dia hashtag unik? Hashtag yang dicipta khas untuk produk dan jenama. Macam yang saya beritahu tadi, saya menjual buku. So IG saya adalah IG Garage Buku. Okey, saya tunjuk contoh. Okey, ini adalah IG saya lah. Setiap kali saya buat posting, saya tak lupa untuk tambah hashtag Garage Buku. Yang mana hashtag ni adalah eksklusif khas untuk saya lah. Dan insyaAllah kalau misalnya kata pengguna ataupun potential buyer ataupun audience dekat luar sana membuat pencarian, insyaAllah mereka akan jumpa hashtag yang saya dah create ni tadi. Yang mana saya beritahu tadi, hashtag Garage Buku adalah eksklusif untuk perniagaan saya disebabkan nama perniagaan saya adalah Garage Buku. Dan of course, awak boleh cipta ataupun create hashtag kamu sendiri. Okay? Dan biasakan setiap kali buat caption ataupun setiap kali buat posting, jangan tinggalkan hashtag yang kamu dah create tu tadi. Okay, faham Okay. Okay, yang kedua adalah hashtag trending yang berkait dengan produk anda. So hashtag trending ni ada kalanya kan, katakanlah ada setengah waktu tu ada sesuatu yang trending dekat kita punya environment kita. Okay, so kamu kena fikirlah apa dia yang trending dan perkara tersebut berkait dengan produk anda. Okey, kita tengok macam saya. Katakanlah saya pilih dekat sini. Kita tengoklah katakanlah bulan tu kan. Katakanlah bulan tu macam yang ini tak ada pula. Sekejap, saya tengok yang lain. Macam ni. Okey. So musim-musim lepas dibuka sempadan negeri kan, katakanlah mereka ni bebas untuk ke mana-mana. Dan saya jual satu buku khas untuk backpackers. Walaupun sekarang ni masih dihadkanlah untuk kita keluar bercuti melancong keluar negara kan. Tapi tak apa, saya jual sahaja buku ni untuk mereka cari idea dulu. So bila besok ni, bila dah buka saja sempadan, at least mereka dah ada idea ke mana mereka nak pergi kan. So bercakap tentang hashtag trending tadi, katakanlah saya menggunakan hashtag travelog. Musim-musim orang travel ni kan, buat travelog dan sebagainya, sama ada di YouTube dan sebagainya, dan juga backpacker. Tengoklah, katakanlah ada setengah juga dia buat kat situ ikut musim-musim lah. Katakanlah musim ataupun minggu tu berlaku majlis convocation, so boleh letak situ hashtag convo PPD ataupun hashtag convo UITM dan sebagainya. Point dia supaya mereka ni boleh sampai, apabila mereka key in saja hashtag ni, mereka boleh sampai kepada IG awak. Okay. Okay. Dan yang ketiga adalah hashtag general untuk tujuan kategori. Hashtag general ni adalah hashtag yang umum lah. Macam saya jual buku, so saya boleh letak situ hashtag dekat sini kan, 1 bulan 1 buku, ataupun hashtag kami jual murah, ataupun hashtag motivasi dan sebagainya. Yang pentingnya hashtag kamu itu ada berkait dengan apa yang kamu jual ataupun berkait dengan produk yang kamu jual. Okay. So
Jika tak mahu kelihatan seperti spam hashtag, letak 4 hingga 5 hashtag untuk satu post dan tukar kepada yang baru selepas 30 minit. Ada orang dia kadang-kadang dia suka spam dekat kita punya komen kan. Sampai 30 dan sebagainya kan. Dan awak boleh buat macam tu, tapi kalau boleh agak-agak lah, jangan terlalu banyak. Letak antara 4 hingga 5 hashtag sahaja untuk satu-satu posting. Dan anda juga boleh letak hashtag di ruangan komen untuk tak ganggu caption post anda. Apa maksud saya? Maksudnya macam ni. Okey, saya ambil yang lain pula okay, kalau saya ambil yang nasi Arab ni kan, so saya boleh copy ni. Yang ini adalah hashtag yang saya letak bersama-sama ataupun bersekali dengan caption. Tapi awak boleh letak juga hashtag awak berasingan dengan caption. Maksudnya awak letak di ruangan komen, pastekan kat ruangan komen. Okay, ada setengah orang dia tak mau ganggu. Caption is caption, hashtag adalah hashtag. Macam saya tak ada masalah lah buat caption, caption di bahagian atas dan hashtag di bahagian bawah, tak ada masalah. Ni macam ni, bazar Pak Ni dan sebagainya lah. Boleh awak boleh letak ataupun masukkan hashtag. So ni adalah IG saya yang kedua, yang mana saya menjual nasi Arab lah. Okay. So anda boleh gunakan kaedah yang saya ajar tadi, dan insya-Allah hasilnya akan memperangsangkan, dan kita tengok kepada impact ni nanti Dan jangan lupa hashtag juga boleh awak guna pakai untuk buat posting di Facebook juga. Tak ada masalah, walaupun dia agak kurang berkesan, tapi kamu boleh gunakan di Facebook di Facebook juga apabila kamu membuat posting. Alright, so sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.